Dan ya, berakhirlah sudah perjalanan kelab JDT di peringkat ACL untuk musim ini, di mana JDT gagal untuk melepaskan diri ke peringkat yang seterusnya. JDT gagal untuk menewaskan kelab yang level kedai kain Nagoya sahaja, dan JDT gagal untuk menewaskan kelab yang level-level kilang besi Pohang. Senang cerita, JDT gagal dalam musim ini. JDT gagal. Mora out, game bosan, taktikal basi, asyik-asyik pas belakang, muka sama je. Itulah kata-kata penyokong-penyokong Johor DT, penyokong-penyokong bola sepak di Malaysia, di atas kegagalan kelab JDT untuk menjulang Piala ACL untuk musim ini. Di mana owner JDT sendiri, TMJ sendiri mempertahankan pasukan dia, mempertahankan pengurusan dia. Owner yang telah melabur duit berjuta-juta pun masih mempercayai pasukan dia, mempercayai visi misi JDT ini. Tapi penyokong-penyokong bola sepak di Malaysia, terutamanya fans JDT sendiri, tak mempercayai apa yang TMJ cuba nak lakukan. Kalah 1-2 game, Mora out, tactical basi. Come on, start ACL untuk musim ni. Apa yang penyokong-penyokong cuba harapkan daripada JDT untuk saingan ACL musim ni? Nak jadi juara. Come on, kita kena berpijak di bumi yang nyata. Once start ACL tahun ni pun kita dah tahu dah yang JDT tak akan mampu untuk melayakkan diri ke peringkat seterusnya. Lagi-lagi dengan sistem yang baru, di mana di mana juara sahaja berjaya melayakkan diri ke peringkat seterusnya. Nombor 2, hanya kena tengok top 3 saja yang terbaik. Amat sukar. At least kalau dapat tunjukkan persembahan baik pun dah kira okey. Which is JDT dah tunjukkan, dah terbukti dekat statistik 6 perlawanan dalam ACL ni, Ya, maybe ada 1 game 2 game yang agak on off. Kita kena fikir logik juga, Diorang bermain di away, bermain di tempat orang, bermain secara bubble 6 game dalam masa yang singkat. Kita manusia, bukan robot, Fitness player Jepun macam mana, fitness player Korea macam mana, kita fitness level-level Malaysia. Kena faham. Pemain tak akan mampu untuk konsisten setiap perlawanan, mesti ada on off. Bagi saya Mora masih relevan, Sebab apa? Sebab kalau kita tengok, Mora masih membimbing pasukan JDT naik, bukan bawa JDT turun. Apa bukti dia? Tengok ni, kalau korang tengok, JDT ditubuhkan masa tahun 2013. Sekarang tahun 2021, baru 7-8 tahun kan. JDT bermula serius dalam peringkat Asia ni pada tahun 2015. Masa penampilan pertama dekat peringkat pertama tu, diorang menang lawan dengan Bengaluru, lepas tu tewas di tangan Bangkok Glass. Masa tu 1-2 musim yang pertama memang kita di belakang kelab-kelab Thailand tau. Bangkok Glass, Muatong United. Tapi rezeki JDT pada masa itu, selepas kita disingkirkan masa kelayakan ACL, diorang masuk ke peringkat AFC. Dan edisi pertama diorang join dan JDT jadi juara, Which is itu petanda yang JDT ni adalah pasukan yang layak untuk bermain di peringkat ACL. Cuma tunggu sedikit masa lagi. Itu dapat dibuktikan saban tahun ada peningkatan. Di tahun yang seterusnya 2016, diorang layak ke peringkat kedua kelayakan, tapi tewas di tangan Muangthong United. Di tahun 2017, diorang berjaya menidakkan kemarahan pasukan Thailand, kelab Thailand. Masa tu Bangkok United, diorang berjaya melakkan diri dan bertemu dengan Gamba Osaka. Tapi di peringkat playoff memang kita tak dapat mampu lagi. Tapi at least setiap kemenangan yang JDT cipta dekat peringkat playoff ni semua ada mata, Dan berkat juara AFC 2015 tu, mata-mata MA ni semua ditambah dan JDT mendapatkan spot automatic di ACL, which is itu satu pencapaian, bukan nasib. Semua tu hasil usaha 3-4 tahun JDT bermain, di peringkat Asia. Ada mata-mata yang penting dan akhirnya berjaya mendapatkan slot automatic di peringkat ACL yang sebelum ni tak pernah kita termimpi langsung pasal ACL ni, Adanya JDT baru kita tahu pasal ACL. Start 2019 baru kita jadi regular team dalam ACL, Pada edisi pertama kita di ACL tahun 2019, not bad. Kita berjaya menewaskan Kashima Antlers, juara ACL. Juara ACL, juara Liga Jepun. Nama besar, Kita dapat kalahkan. Cuma kita tak mampu konsisten. Kita hanya berjaya 1 kemenangan, 1 seri dan 4 tewas. Which is untuk edisi yang pertama, not bad. Sebab kita berkongsi satu grup dengan pasukan China, Korea Selatan, Jepun. Cuba kau bayangkan lah kan. Kalau Malaysia, Jepun, Korea, China satu grup Piala Asia, boleh lepas ke Malaysia? Bikin logik, Pada tahun 2020, masa tu JDT punya stadium dah siap kan. Ada kejutan juga, kita boleh tewaskan Suwon Blue Wing. Tapi game masa musim itu semua dibatalkan sebab kita menarik diri. Tapi itu tak apa, tinggalkan. Dan musim ini, 2021, kita satu grup dengan Nagoya Grampus,
Ratchaburi daripada Thailand dengan Pohang Steelers daripada Korea Selatan, bagi saya ada peningkatan, okey. Dulu masih edisi pertama, kita tangga yang keempat, okey. Sekarang kita tangga yang ketiga. Ada peningkatan kan? Come on. Fikir logik. Tengok daripada 2015 kita pelan-pelan daki, okey. Pelan-pelan daki. Percaya. Pelan-pelan daki, okey. Kalau kita tengok daripada 2015, daripada peringkat kelayakan, sekarang kita dah berada di ACL punya group stage. Tak nampak lagi ke peningkatan yang JDT lakukan, okey. Kalau ikut saya, logik saya, JDT akan bermain dekat peringkat kumpulan ni dalam beberapa musim lagi, okey. Saya rasa JDT tak mampu lagi untuk melayakkan diri ke peringkat seterusnya. Masih belum layak. Tapi dapat bermain di peringkat ACL ni satu penghormatan untuk negara kita, untuk kelab JDT juga, okey. Bukan tak layak ke peringkat seterusnya bermakna kita gagal. Kita masih belum mampu, masih belum capai tahap itu lagi, okey. Saya rasa bila JDT mampu layak ke peringkat seterusnya, saya rasa apabila skuad Harimau Malaya kita, skuad kebangsaan kita menjadi regular team dalam Piala Asia. Okey, pada masa itu baru kelab-kelab dalam Malaysia ini, tak kira JDT ke apa ke, baru mampu menunjukkan permainan tahap yang lebih baik daripada sekarang. Sebab sekarang pasukan Malaysia dalam peringkat kelayakan pun semput, okey. Masih belum layak menjadi regular team dalam Piala Asia. So korang boleh faham level pemain-pemain Malaysia kita macam mana, okey. Masih belum layak. Once Malaysia punya skuad kebangsaan dah mampu jadi regular team dekat Piala Asia, baru tahap-tahap pemain kita tinggi dan maybe JDT kalau jadi juara lagi dekat Liga Malaysia mampu membawa kelab itu melayakkan diri ke peringkat seterusnya. Janji pasukan Malaysia kita mampu jadi regular team dekat Piala Asia, baru kita mampu. Itu pendapat saya. Nak pergi jauh sikit, okey. Bila JDT mampu layak jadi juara ACL. Itu apabila pasukan Malaysia kita, skuad Harimau Malaya kita jadi regular team dekat Piala Dunia. Masa tu baru kelab kita ada peluang untuk jadi juara ACL. Kalau tak, bermimpi je lah. Selagi level pasukan kebangsaan kita belum capai tahap Piala Asia, regular team dekat World Cup, selagi itulah jangan bermimpi ada kelab daripada Malaysia mampu jadi juara ACL, okey. Tujuan saya buat video ni adalah bukan untuk mempertahankan JDT. Saya cuma nak bagi tahu yang JDT berada di track yang betul untuk pergi ke destinasi yang dia nak tuju, okey. Dia berada di destinasi yang betul. Ya, maybe slogan moral out akan terjadi satu hari nanti, tapi bukan sekarang. Sekarang saya rasa masih dalam on track yang betul. Sebab dalam Liga Domestik, JDT masih kuasa yang besar. Setiap tahun juara Liga, dapat bawa tim ni pergi ke peringkat ACL. Once satu hari nanti JDT tak layak jadi juara Liga Super, maybe masa tu baru Mora boleh out. Sebab kalau saya jadi pemilik, jadi TMJ, saya takkan suka-suka untuk buang Mora ni. Okay? Mora ni dah jasa banyak dengan kita. Kita nak buang dia kena pelan-pelan. Tak boleh terus buang. Oh, satu game, dua game tak baik nak buang. Come on. Dia ada KPI. KPI dia nak bawa tim pergi ACL setiap tahun, which is dia dapat deliver. So Mora out masih belum relevan untuk sekarang, okey. 1-2 game nothing, tak ada apa. Diorang asyik cakap tactical basi, okey. Come on. Dulu 5-6 tahun kita pernah tengok tak ada kelab Malaysia boleh bermain macam JDT? Come on. Level ACL memang berbeza dengan kita, okey. Kena sedar diri, pijak di bumi yang nyata, okey. Masih belum capai tahap. Rasanya kalau Mora ni pergi pegang Nagoya Grampus ke, pegang Pohang Steelers ke, maybe JDT kena kitai dalam grup tu, okey. Sebab tactical saya rasa padu tau, okey. Dia boleh control game. Cuma penyudah tak berapa nak cantik. Kau tengok game-game, ada yang game kita banyak menyerang, banyak shot on target, cuma tak boleh convert into goal. Sebab apa? Sebab kita punya player pool kita yang ada ni tahap tu saja, okey. Syafiq Rahim banyak peluang dia, tapi dia dah capai tahap umur dia dah peak dah, tak boleh buat apa dah. Memang macam tu je dia boleh buat. Maybe 3-4 tahun dulu kalau Syafiq Rahim dapat peluang macam tu, mesti dia boleh gol. Kalau setakat sekarang ni, okey, setakat tak dapat layak ke peringkat seterusnya, tak dapat menang banyak dalam peringkat kumpulan, Mora masih belum out, okey. Dia punya ujian adalah dekat liga yang akan bersambung ini. Kalau dia tak berjaya bawa JDT jadi juara, ataupun pertengah liga nampak macam tercungak-cungak ke apa ke, masa tu baru pengurusan JDT boleh fikirkan sesuatu. Sekarang saya rasa masih relevan. Saya tak kisah, okey, Mora out ke, siapa keluar ke. Yang penting kalau TMJ out, habis. Sebab saya rasa TMJ adalah kunci utama kejayaan JDT, okey.